Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berlimpah kepada rahmatnya, maka dapat kita bertemu pada malam ini. Semoga pertemuan kita yang mendapat rahmat, keampunan dan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sami'a an-nabi, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayyam yaqul, qabla mautihi, sebelum kematian Nabi, 3 hari qabla mautihi, 3 hari sebelum kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Nabi bersabda bahawa jangan kamu mati seseorang kamu kecuali hendaklah kamu sentiasa husnuzan, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini pendek. Di sana nak memberikan rawahu Muslim wa Abu Daud. Jadi hadis sahih. Jangan kamu mati, la yamutan, bukan la tamutun, itu dalam surah lain. Wala tamutunna apa? Wala tamutunna wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali Islam, maksudnya. Jadi nak gambarkan, kalau mati dalam kufur artinya neraka. Itu maksudnya memang dah tahu dah. Nampak tak? Itu orang kafir lah. Orang Islam tak boleh. Orang yang Islam jahat mana pun kita tak boleh kata ni confirm kafir. Apalah kenal apa orang lain, tak boleh. Bukan confirm kafir, confirm neraka, apa yang tak boleh. Nampak tak? Kerana kalau kita ahli ibadat, makin banyak ibadat makin takut, maksudnya dia makin takut, makin tinggi darajatnya misalnya, maka dia merasakan ibadatnya tak layak masuk syurga. Itu yang kisah apa tu, Rabi'ah Adawiyah, ilahi lastu firdaus, dia tak layak masuk syurga firdaus. Wala aqwa ala nar, dan dia tak ada aqwa tu kawi kuat, tidak ada kekuatan untuk menempuh azab neraka. Apa sambungannya? Ala aqwa ala nar, maka apa? Terimalah segala taubatku, waghfir dzunubi. Itu nak tunjukkan berkaitan dengan walaupun banyak ibadat tetapi ibadatnya seolah-olah tidak melayak. Ini darajat orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tinggi mana pun neraka, dikatakan orang ni masuk neraka, jawapannya memadai dan abdullah. Dia punya apa, kata kunci tu. Bila dia kata begitu, maka kita dah boleh baca lah. Menunjukkan seseorang itu ibadatnya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutanna, ini fi'il mudhari' muzakkar, ya bukan ta. La yamu artinya tidak mati seseorang kamu, individu seseorang. La tamu, kembali kepada kamu, damir anta, kamu ni jangan mati, kan lain. Jadi seolah-olah bila sebut
sebut kamu itu satu amaran. Kamu jangan pergi. Dia berpergi lain, dia tak sama. Itu rahsia penggunaan rahsia bahasa Al-Quran. Kerana Quran tu bukan bahasa sastra, bukan orang buat pakar sastra, bukan, wahyu. Sebab tu Nabi tu dia kata Nabi tu ahli sastra, penyair, wasyair, anci, syair yang menakjubkan. Bila baca memang hebat. Lalu dia kata Muhammad ni syair, jawapannya salah, tak boleh. Walaupun kita kata Quran tu lebih hebat daripada syair ataupun dan seumpamanya, tetapi penulisnya bukan Nabi Muhammad SAW. Dia tak ada penulis. Dia memadai kita mengatakan sifat kitabullah, kalamullah yang diturunkan daripada Lauh Mahfuz. Tak, itu merupakan kalamullahil azaliyul qadim. Kita baca dalam ta'arif dia, yang bersifat azali dan bersifat qadim. Qadim tu apa dah orang lain. Cuma tak, maksudnya begitulah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. La yamutanna ahadukum, jangan kamu mati, jangan seseorang itu mati kecuali hendaklah dia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jadi maksud Islam nak gambarkan daripada aspek keampunan. Satu, Islam nak menunjukkan orang Islam ni jangan putus asa, banyak mana dosa sekalipun. Kita kira buat dosa dulu. Lepas tu jangan kita kira pula kalau macam tu aku nak apa, nak buat dosa dulu. Itu dah tak boleh lah. Jangan kita fikir merebut peluang untuk membanyakkan dosa. Cuma tajuk ni menggambarkan tentang Allah Maha Pengampun. Kalau kamu ahli ibadat, maka Maha Pengampun Allah maksudnya lebih bersungguh-sungguh membanyakkan amal ibadat. Kerana kalau orang buat dosa pun Allah ampunkan dan dibalas dengan syurga. Apatah lagi kalau orang tu ahli ibadat. Nampak tak? Jadi orang masuk syurga pun menyesal, kerana syurga ni hebat. Apa dia disebutkan, yang mana ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatar fi qalbil bashar. Syurga tu macam mana? Kalau kita kata pernah pergi Taj Mahal misalnya, oh macam syurga. Contohnya pergi Saudi Arab, di Mesir, di Skandaria, Malik Al-Faruq, dia punya apa? Tandas dia, bukan istana dia, tandas. Nampak tak? Tandas dia daripada mangkuk emas. Nampak tak? Cuma yang keluar dia tak emas, warna dia macam emas. Kalau emas juga keluar. Nampak tak? Dia makan emas, keluar juga emas. Misal kalau boleh, itu istana Faruq. Lepas tu dah digulingkan tu di Mesir. Itu. Cuma nak menyatakan bagaimana selagi kita boleh gambarkan itu bukan syurga. Nampak tak? Jadi syurga tak tergambar. Bukan tak boleh gambar, gambar kalau hebat mana pun. Aku gambar syurga tu dulu kat udara, masuk bilik, niat dia air terbang, sampai. Contohnya lah, nak bidadari 10, beratur depan aku. Selagi boleh gambarkan macam tu, selagi itu bukan syurga maksudnya. Syurga lebih mala ainun ra, tu maksud dia. Jadi kena faham maksud hadis tadi. Bukan maksudnya rahsia keadilan Tuhan kepada orang yang bertakwa. Nampak tak? Jadi nikmat Tuhan tu macam tu. Sebab tu peringkat pertama, orang tu beramal nak dapat pahala, nak mendapat balasan. Peringkat kedua, lama-lama dia bukan nak pahala tadi, kerana mencari keredaan Allah. Itu ibadat mendidik dia. Itu maksud dia. Jadi tak salah peringkat awam, kerana Nabi sendiri sebut orang punya semaya macam mana, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kalau orang kata niat nak dapat pahala, tak boleh, jawapannya boleh. Kerana Nabi sebut al-hasanah, satu kebaikan, bi asyri hasanat, dengan 10 kebaikan, wal asyarat yudha'ifu ila sab'umi'ati dha'fin, 10 dilipat gandakan kepada 70. Makna dia apa? Maknanya galakan, motivasi, menunjukkan tak mengapa. Peringkat awal, kenapa nak sembahyang subuh? Kerana pahala dia banyak lah, kerana Nabi sebut. Nampak? Jadi tak mengapa. Cuma nak cerita peringkat seterusnya, peringkat kedua, peringkat ketiga. Jadi bila kita ibadat tu, dia jadi satu kelazatan. Macam kita makan dan minum. Macam orang ahli taqwa bermalam berzikir pada malam
hari. Orang yang melazimkan diri dengan tasbih misalnya, lama-lama dia rasa kelazatan bertasbih. Tasbih itu umum lah, bukan maksudnya tasbih dalam arti kata subhanallah. Itu tasbih juga. Tasbih maksud saya orang yang berzikir, baca tasbih subhanallah. Tasbih itu sering kita ingatkan pahalanya besar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Itu ringkas je, dua perkataan dia, tapi dia punya ganjarannya terlalu besar. Dari kita selama hidup tu kita banyakkan zikir lah, di samping ibadat-ibadat yang kita buat. Kerana Nabi sebut ayat Quran yang sering dibaca apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nama tak? Apa maknanya? Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi maksudnya bila lela dah nak sampai, betul-betul nak mati dah, dia tahu confirm nak mati, maka dia kata laula akhartani, jika engkau tangguhkan sekejap, ila ajalin qarib. Ajal tu matilah, qarib tu hampir sekejap, tu pusat 5 minit je. Aku nak wasiatkan saudara aku tu harta yang ratus ribu tu beri kepada anak yatim. Sebab apa? Dia dah nampak dah, dia dah nampak api neraka. Contohnya dia dah nampak dah, Allah tunjuk. Tapi kalau orang baik, Allah tunjukkan syurga lah. Kalau yang orang yang sebaliknya, Allah tunjukkan, maka dia menderita. Dengan itu gambaran tak? Benda yang mesti berlaku. Ini ayat Quran. Maka sambungannya Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib. Sambungan apa? Fa'asaddaqa. Maka apa kamu nak buat? Ya Tuhan, aku nak bersedekah. Allah sebut sadaqah. Lepas tu wa akun minasalihin, dan aku akan, akun ni makna akunu. Amzah tu ana ya. Ana uridu an akuna. Aku nak menjadi minasalihin. Nama tak? Sebab bila nak mati, Allah dah tunjukkan segala-galanya. Tapi bila dah tunjukkan segalanya, dia tak jadilah. Nama tak? Kerana confirm mati. Nama tak? Itu maksudnya, jadi selagi hidup tu kita jangan apa, kena yakin bila buat benda baik tu dapat pahala. Kita akan dapat kebajikan, bantu orang dan sebagainya. Maka kita jangan menyesal. Dalam masa yang sama, jangan melakukan perkara-perkara dosa, supaya kita jangan menjadi orang yang paling menyesal. Dalam ayat ini, iaitu surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Rabbi laula akhartani, takhir, takhir, lambatkan. Jangan kamu, jika kau lambatkan aku kepada tempoh yang sebentar, maka aku akan bersedekah. Menunjukkan kat dunia ni, waktu sihat susah nak sedekah manusia. Sebab apa Allah sebut sedekah? Patutnya sebut lah, aku nak berjaya, nak semayang ke dulu, nampak tak? Nak zakat ke? Tapi Allah sebut sedekah, nampak tak? Kerana bila sebut sedekah, kat dunia payah, susah, nampak tak? Jadi sedekah fakir miskin dan sebagainya. Jadi dugaan tu macam-macam. Jadi kena jadi orang yang bersedekah. Wa akun minas salih. Kalau orang dulu, datuk nenek moyang kita, dia duit tak ada, tapi dia sedekah apa, tanah tu dia wakafkan, nampak tak? Surau tu dia wakafkan tanah ni tadi. Datang ke cucu dia, nak bina jalan, dia sapu balik, nampak tak? Dia ambil duit tu balik, nampak tak? Patutnya kau nilaikan balik, cari tempat tanah lain untuk mewakafkan. Malah kadang-kadang dia bergaduh dan sebab apa? Jadi dia melanggar amanah. Orang dulu kadang-kadang dia tak ada hitam putihnya. Hitam putih tu ada letak bawah bantal, nampak tak? Ambil anak, ambil balik, tukar balik, nampak tak? Dan sebagainya. Jadi menunjukkan macam mana orang dulu dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Yakin dia kepada Allah Ta'ala jauh daripada orang zaman sekarang. Dia mau letak, dia simpan tabung, nampak tak? Airnya dia sedekah masjid, nampak macam-macam lah. Kalau dia banyak beras, dengan berasnya dia bersedekah. Kalau dia banyak durian, dengan duriannya untuk sedekah untuk dakwah tadi. Kalau majlis Maulid Nabi, dia bawa durian. Makan durian banyak. Sekarang nak cik durian bayar, nampak tak? Kalau ada durian kan, durian apa? Yang apa, yang musang dah makan punya, durian musang punya, nampak tak? Dan sebagainya. Musang punya durian yang paling mahal. Dan segala yang king dari kuih dan sebagainya. Jadi nak cerita tentang bab sedekah. Sebab itu disebutkan sedekah. Sedekah ni ayat Quran sebut matalul ladina yunfiquna fi sabilillah kama salihabba. Itu benih yang kita tanam. Kama salihabba, lepas tu anbatan, benih tu tumbuh. Sab'a sanabil,
7 cabang. Likul di sumbula, setiap cabang makna ada 7 biji. 7 biji, satu benih tanam tambah cabang 7. Setiap 7 maka dia bercambah 100. Bermakna kita upline atau downline dapat 7. Lepas tu bawahnya ada 100, 700. Dah ada dapat 700. Wallahu yudha'ifu liman. Jadi Allah tambah lagi. Itu bagi orang yang bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba anbatat sab'a sanabil likulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu berkaitan dengan kelebihan kita merebut peluang yang diberikan oleh Allah selagi kita hidup. Jadi banyak itu maksudnya kenapa kita perlu beramal. Jadi banyaklah memadai kalau kita tengok perkataan daripada siapa, Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan lamma waqafa dzata yaumin amama al-Ka'bah. Pada satu hari dia berdiri di hadapan Kaabah. Summa qala, maka dia berkata kepada sahabatnya, alaisa iza arada ahadukum safaran yasta'id lahu bizat. Soalan, tidakkah apabila seseorang kamu bermusafir bersedia baginya bekalan? Maka sahabat berkata, qalu na'am, bala. Ya, dah tentu. Bala tu dah tentu, bukan na'am. Na'am tu ya, artinya bala, dah tentu ada bekalan. Qala, maka dia mengatakan, fasafarul akhiratu ab'ad mimma tusafirun. Maka perjalanan kepada akhirat lebih jauh daripada perjalanan kamu di atas muka bumi. Maka dia kata lagi, sahabat berkata, qalu dallana, engkau beritahu aku apa bekalan ni perjalanan jauh ni. Maka dia kata apa? Faqala hajju hujjatan li'azaimin umur. Maka hendaklah kamu menunaikan haji dengan haji yang sempurna, yang sempurna. Wasallu rak'atain, dan tunaikan salat 2 rakaat di dalam fi zulmatil lail, di tengah-tengah malam, kerana liwahsyatil kubur. Kamu semayang 2 rakaat di malam hari yang gelap tadi untuk apa? Untuk kegelapan di dalam kubur. Wasumu yauman syadidan qurrahu lituri yauman nusyur. Kemudian kamu berpuasa pada hari yang panas terik kerana menghadapi panjangnya hari di padang mahsyar. Jadi bekalan tu kedahsyatan hari akhirat, maka hendaklah kita ganti dengan ibadat pada ketika berada di dunia. Itu perkataan Abu Darda. Jadi bila sahabat sebut, artinya perkara itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita susah bangun malam, sembahyang 2 rakaat, kita kena niatkan. Bukan niat ustaz begitu. Niat dalam arti kata kegelapan malam kita bangun ni dapat menyelamatkan wahsyatil kubur. Wahsyah tu apa? Wahsyah ni sesuai pada binatang. Kalau rimau tu wahsyah, disebut hayawan mustarisha, binatang yang ganas. Nampak tak? Dia robek mati orang. Dia anjing, dia gigit, bukan gigit, dia dekat tengkuk pasti patah dan sebagainya. Wahsyat. Begitulah wahsyatul kubur. Kubur tu wahsyat. Kalau orang jahat, kita kata muni wahsyat lah. Wahsyat. Wahsyat tu jahat. Nampak tak? Jahat. Begitu juga kubur tu wahsyat. Bukan kubur jahat. Kubur jahat tu, kubur bukanlah macam manusia. Wahsyatul kubur, kedahsyatan di dalam kubur. Jadi kubur tu bukan duduk diam. Nampak tak? Bila orang mati, kubur tu tahu ini orang itu hamba Allah. Kubur salah satu tentera daripada tentera Allah. Memadai kita baca kisah Kamal yang Turki tu, Kamal Atatürk, Muhammad Kamal Atatürk. Jangan kata dengar sedang nak beri nama Atatürk pula. Nak beri cucu Atatürk. Kenapa? Bapa moden Turki. Kita cerita bab agama tadi.
Macam mana? Bila dia pegang tu hampir Islam habis. Azan pun ditukar bahasa Turki. Azan ni Turki, bukan azan bahasa Arab. Apa lagi? Nak belajar agama, kerudung, hijab, semua tak boleh. Belajar Quran asalkan agama tak boleh. Tu dia hapuskan daripada atas sampai ke akar bumi. Tengok apa yang berlaku. Memang hebat. Hebat. Lah sekali. Malaysia adalah Malaysia ada penghujungnya sakit menderita. Kita tak payah cerita lah. Macam bukan tak pula cerita, dah tentu dah azab. Macam apa, Errol Sharon. Kita baca lah 2006 dia kena stroke kan. Lepas tu sampai bulan lepas dia mati. Berapa tahun hidupnya serupa orang mati, tapi tak mati. Nampak tak? Kalau macam tu baik aku mati, tak dia mati. Nak baca mana? Itu cerita dia. Terseksa. Lalas sekali bila di tanah. Sharon ditarik orang lepas, bergegar bumi. Nampak tak? Berlakunya gempa bumi. Nak tunjukkan kedahsyatan era Sharon. Kawasan tu je. Nampak tak? Dia ada sempena. Bukan kita kata karut. Nak tunjukkan seolah bumi tu bergegar. Bukan seolah berlakunya gegaran gempa bumi. Skalanya tak besar. Jadi nak tunjukkan kepada kita bumi itu makhluk. Sebagaimana Nabi sebutkan, yang kamal tartuk tu nak tanam kat bumi tak mahu dia. Nak tanam, dia bukan kata kubur kalau 5 kaki, kubur kecil tak mahu. Dia masuk, kalau kecil bengkok lah, masuk ke dalam, ambil tanah, habis cerita. Ataupun tengah gaya tengok air hitam, masukkan juga. Dia bukan macam tu. Ataupun jumpa ular duduk cokok tepi tu, ambil ular tak apa, aku nak duduk juga. Nampak tak? Sebab apa nak duduk? Ni harta zakat dia tak mahu keluar. Nampak tak? Jadi siapa yang token besar ni, kalau token miskin tak ada zakat lah. Tapi tak tahulah dulu waktu dia kaya dia tak berzakat, lepas tu jadi miskin ada juga. Nampak tak? Kadang token miskin ni kena muhasabah juga. Waktu dia token besar dia tak mahu zakat, lalas sekali miskin dana. Miskin kedana, bukan kedana ni. Nampak tak? Tu kita kena muhasabah balik. Jadi kita tujukan diri masing-masing. Tepuk tanya diri aku, bukan dirimu. Mana-mana diri orang tu dia punya hal. Kerana zakat tu paling bahaya sekali. Sebab tu zakat kadang-kadang duit banyak, nak zakat lemak banyak. Bila dah banyak duit, nak zakat lagi banyak. Bila dah tak boleh, dia jadi sayang. Sayang tu bahaya. Sayang tulang tu makan lama gemuk. Sekali sayang gemuk sikit sekaki. 2 kali sayang, 2 kaki ular. Tu benda-benda yang perlu kita ingat. Dan kita tangguh. Pejam mata, kita kembalikan kepada Allah supaya kita supaya dengan duit maka kita akan selamat. Dunia kita dah senang, akhirat pun kita selamat. Jadi nak cerita yang tartuk tadi, air sekali sebelum dia sakit, dia panas. Di darat panas, dalam air pun dah tentu panas. Dalam rumah air pun jangan ceritalah. Cari hebat mana sesuai dengan zaman dia lah. Mesti dah ada penyejuk dia. Air tak boleh letak dekat atas darat, bawah bukit ke dalam, mungkin dalam peti air, semua tak boleh. Landas sekali letak di tengah-tengah laut yang sejuk dengan angin ni, tak boleh panas. Sekitar sejuk, tapi dalam diri panas nak meletup. Sama tak? Lalas sekali panas, semua panas. Air sekali mati. Bila mati nak mandi pun susah. Sedangkan dia seorang pemimpin, orang tak minat. Jadi tak minat. Kalau ada Pak Imam pun MC yang itu. Nampak tak? Tak apa hal tak tahu. Kebetulan, semua jadi kebetulan. Kalau nak cek kereta pun semua rosak hari itu. Kereta bawa mungkin kereta ke aksiden ke dan sebagainya. Jadi akhir sekali akhirnya mandi. Mesti ada orang mandi juga. Nampak tak? Panggil siapa mandi. Dah mandi pun dah mandikan dengan bau dibusuk. Itu kita dah tentunya berlaku. Air bila nak kebumikan, nak tanam, maka bumi tak terima. Banyak kali tak boleh. Kalau kita nak nak balingkan kat bawah, cara gali lubang, letak juga. Tak boleh, dia teram kat balik. Dia dah nak ambuk. Air sekali, ambil simen. Ambil mozaik dan sebagainya. Simen cair tu, di atas darat, maka dia sebenarnya mayatnya di atas darat, di dalam simen. Nampak tak? Kita boleh bayangkan. Dia bukan di dalam tanah. Kita ke bumi dalam tanah.
Walaupun simen tu diletak di dalam tanah juga, berasal tanah kembali ke tanah. Ini tanah tak menerima, seolah-olah letak di atas tanah, tak? Bukan dalam tanah. Itu maksud dia. Saya nak tunjukkan bagaimana balasan Allah di dunia sahaja. Jadi kita kena ingat, hebat tu hebat, nampak tak? Kehebatannya berapa lama? Kalau Fir'aun lagi hebat, nampak? Jadi kita hebat mana pun, sampai tahap kita akan jadi tua. Tua maka akan mati, maka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diartikan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari tersebut setiap orang akan melihat apa yang telah dilakukan di atas muka bumi. Jadi bila kita memikirkan hal demikian, maka kita akan jadi orang yang bermaaf. Nampak tak? Kalau kita bekerja rajin. Kalau jadi pemimpin yang baik dan segala macam, jadi rakyat yang baik, jadi guru-guru yang iltizam, guru besar baik. Nampak tak? Segala mana posisi masing-masing. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tu bertanggungjawab. Wa kullu mas'ulun, setiap yang bertanggungjawab, dia bertanggungjawabkan mereka yang berada di bawah masing-masing. Seorang bapa, seorang isteri, suami, seorang ketua perangkat bawahan dan semuanya bertanggungjawab untuk menunaikan kewajipan dan hak masing-masing. Jadi balik kepada ayat hadis yang kita baca tadi, la yamutun, itu maksudnya. Jadi berkaitan dengan yuhsinuz zan. Jadi maksud baik sangka nak gambarkan tentang keampunan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Kita baca yang lepas, seorang perempuan dia cari anaknya yang hilang, kelang kabut, lalu dia cari, menangis dan sebagainya. Maka bila dapat anak tu, dia peluk fi batni. Lepas tu apa dia sebut, wa arda'an, dan dia menyusukan anak dia. Wa arda'an tu menyusu, hazana. Jadi dia kata bukan budak tu kecil lagi, baby, masa dah boleh berjalan, hilang, cari tak jumpa, air jumpa, dia peluk anaknya, dia cium anaknya dan disusukan. Lalu Nabi kata, marayukum, apa pandangan kamu? Adakah seorang ibu tadi ingin tarahan, mencampakkan anaknya ke dalam api neraka? Maka sahabat mengatakan, dah tentu tidak. Maka Nabi mengatakan Allah Ta'ala lebih mengasihi hamba-Nya daripada perempuan yang mengasihi anaknya. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dalam arti kata kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya sampai macam tu. Jadi bagaimana kita nak fahamkan? Itu bergantung amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang kita baca, hadis kursi, disebutkan ana inda zanni abdi, aku di sisi zat hamba aku. Jadi sangka kepada Allah dengan husnuzan, baik sangka tadi. Baik sangka bukan bererti memberikan peluang. Baik sangka sama ada orang tu ahli badan, sama ada orang tu ahli mereka yang melakukan dosa dan sebagainya. Malum taqattabat. Jadi sini menyatakan, kita baca Al-Quran, kul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-Ku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang yang melampaui terhadap dirinya, maksudnya cuai, maksudnya la taqnutu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah, sebab tu orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Sebab apa? Seolah Allah tu tak ada. Kenapa perlu bunuh diri? Kita tak tahu, kau tak tahu, memang kau boleh cakap, memang pun begitu. Tapi maksudnya dia sampai tahap mana pun jangan bunuh diri. Itu maksudnya. Sebab tu pentingnya semayang. Bila ada semayang tu dia akan jadi pendidik, dia ada protect dia. Kena ada semayang. Bila semayang tu dia akan beriman qada dan qadar. Qada dan qadar rukun iman. Segala bila dia tak boleh menanggung apa yang dia hadapi, tiba-tiba berlakunya aksiden, tiba-tiba kegagalan dalam hidup, tiba-tiba putus tunang,
tiba-tiba putus cinta dan sebagainya, maka dia kena ingat sebagai seorang Islam, Allah jadikan dia berpegang dengan rukun Islam, rukun iman, hari kiamat, lepas tu qada dan qadar. Segala perkara yang baik dan buruk itu daripada Allah. Dia boleh terima tak? Dia kena terima macam tu. Maka bila kita kena terima, adanya perasaan sabar. Maksudnya memanglah susah. Nampak tak? Kita asyik gembira sekali uji, macam mana? Nampak? Itu semua daripada Allah, kerana ukuran Allah pada hari akhirat, bukan ukuran Allah di dunia. Kamu kat dunia 60 tahun tiang kan orang. Nampak tak? Umur dia 60 tahun je misalnya, tapi akhirat 60 tahun, 60,000 tahun. Tak ada, 1000 tahun Maksudnya berterusan, kekal. Manusia kekal selama-lamanya. Daripada kamu kekal kat kamu merana kat dunia sementara, ataupun kamu hendak merana di akhirat selama-lamanya. Nampak tak? Jadi perhitungan Allah tu pada hari akhirat. Macam kita, anak kita yang kecil misalnya 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun simpan tabung, ambil duit kita simpan sikit-sikit. Dia nak ambil duit tu, dia nak ambilkan duit dia. Jadi bila kita ambil sikit separuh, dia menangis dan sebagainya, penderitaan baginya. Kemudian apabila dah besar, nak masuk IPT dan sebagainya, umur 20, 18, dia tengok duit dia dah banyak dah, 10,000. Jadi dia rasa gembira, nasib baik bapa aku simpan duit. Kalau tidak mampu, aku tak boleh pergi, tak boleh belajar lebih tinggi. Maksudnya begitulah. Bila dia rasa gembira, bila dia dah matang nanti. Jadi matang kita tu pada hari akhirat. Nampak tak? Allah, bila kita berdoa, lalu kita rasa doa tu Allah tak makbulkan. Allah makbulkan, tapi disimpan di akhirat pahalanya. Nampak tak? Kalau aku makbulkan semua doa dia tak jadi. Jadi aku makbulkan, dia kata nak jadi hamba yang bertakwa. Jadi kalau aku lepaskan kekayaan, nak jadi kaya misalnya, Allah berikan sedikit, berikan kekayaan dia nak, mesti 2 biji, apa lagi, semua 2. Nampak tak? Akhirnya perempuan pun tambah 2 lagi. Nampak tak? Akhirnya nak jadi takwa tu dia akan hilang. Jadi macam mana perhitungan Allah tu di akhirat. Orang ni dia tak boleh jadi kaya setakat ni. Orang ni boleh jadi kaya. Dia jadi kaya, dia pemurah. Sebab itu kan kadang orang kaya ni kita nampak baik je. Kita buat miskin, kalau aku jadi kaya macam tu, aku nak lebih daripada dia. Sebab tak? Dan sebab tu Allah tak beri kita kaya. Kerana kita punya cita-cita lain. Nampak tak? Memang ada orang kaya yang membazir, itu masing-masing lah. Cuma kita nak menyatakan kenapa tu, maka kita kembalikan supaya jangan kita putus asa. Apa je yang kita doa, Allah tahu. Jangan kita fikir Allah tak tahu. Sebab tu Al-Quran sebut setiap perkara yang berlaku, hatta sehingga daun yang gugur di bumi itu Allah tahu. Daun kering dan daun basah, berapa banyak, semua Allah tahu. Likul yang disebutkan warakin syah, yang tu yang jatuh, sama ada yang kering, yang di atas tanah dan yang basah, semuanya ya bisin. Semuanya Allah mengetahuinya. Itu keluasan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara-perkara ini nak mengabarkan tentang jangan kamu putus asa dalam melakukan perkara-perkara ketika berada di muka bumi. Jadi bila putus asa, jadi putus yang segala macam, dia bunuh diri. Bila bunuh diri, seolah-olah akhirat tu dah tak ada dah. Itu maksudnya. Bila akhirat tak ada, putus cinta, habis, dunia gelap. Nampak tak? Gagal perniagaan, habis dah, dan tak ada apa-apa duit hidup aku ni. Maka dia bunuh diri. Bila bunuh diri, kita tengok, alamak, habis neraka pula. Itu payah tu. Nampak tak? Yang kau ingat bunuh diri, lari mati selesai. Nampak tak? Lari selesai dan segala macam. Tengok ada dunia lain, masuk neraka, waliyadzubillah. Dan sebab itu kita mesti semayang. Bila orang semayang, dia ada apa? Kita bekerja mana pun, kita semayang, kita berdoa. Jadi bila diuji dengan segala macam, dia tak akan bunuh diri. Kalau orang tu bunuh diri, walaupun dia kata dia ada ilmu ustaz, bermakna ilmu dia tak menjadi. Bukan ilmu bunuh diri kebal. Maksudnya ilmu yang dia menuntut dalam arti kata sebagai seorang Islam dan sebagainya, tidak membawanya kepada hidayah ataupun jalan yang diredai oleh Allah. La taqnutu, ni dalil. Orang kata apa? La taqnutu ni
sifat orang yang bertakwa. Jangan putus asa daripada rahmat. Putus asa tu macam jenis. Kadang-kadang kita baca dalam masalah perempuan remaja, dia putus asa sebab apa? Dulu dia belajar agama sepenuhnya, bapa dia kongkong, dia didik, tak kasi campur lelaki. Tiba-tiba walaupun dia jaga agama, tutup aurat, tiba-tiba dia gagal dalam SPM. Bila gagal dalam SPM, maka dia merasakan aku menutup aurat ni seolah-olah tak ada faedah. Nampak tak? Aku semayang, jaga segala macam, tak ada apa? Allah tak mengingati apa yang aku lakukan ketaatan. Akhir sekali bila umur 20 tahun dah kena kilang buat melakukan kejahatan, dia buka rambut dan sebagainya. Jadi nak tunjukkan makin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam hal-hal demikian maka perlu dididik dan segala macam supaya dia mengenal Allah tu macam mana. Allah macam mana tu bukan macam makhluk. Sifat Allah, rahmat Allah selalu mesti ada rahsia-rahsia. Yang wajib tu tak wajib. Jadi jangan kita kaitkan kewajiban tadi. Bila berlaku kekurangan, ya Allah yang wajib tu jadi tak wajib. Nampak tak? Kalau macam tu aku nak buka aurat lah. Jadi jangan kaitkan. Nampak tak? Kita muhasabah daripada aspek lain. Daripada aspek apa kekurangan di kita mesti ada apa. Ataupun kalau kita lemah juga, nak memikir, kita nak sangka buruk dengan Tuhan, maka kita minta pandangan, minta nasihat orang yang lebih apa, lebih matang, yang lebih mengetahui, yang lebih merasai kepayahan hidup. Maka dia akan mengajar sebanyak, tunjuk ajar tentang mereka yang diuji dengan hal-hal demikian. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sikit lagi, innallaha yaghfir, Allah ampunkan dosa jami'an semua. Innahu huwal ghafur ar-rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Jadi di sini banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang keampunan tadi. Cuma kita nak tengok sikit berkaitan dengan apa tadi. In tu'azibhum fa'innahum ibaduk, itu berkaitan dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, kepada Allah, jangan kamu menyeksa. In tu'azibhum fa'innahu ibaduk, jangan kamu seksa dia, mereka. Fa'innahum ibaduk, mereka itu hamba engkau. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampunkan mereka, fa'innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Farafa'a yadai wa qala Allahumma ummati wa baqa faqala Allah azza wa jalla ya Jibril izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Jadi ini berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Ini perkataan daripada Nabi Isa, lalu dinukil daripada Nabi Isa. Tetapi nak gambarkan ayat ini digunakan, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Nabi berdoa, farafa'a yadayhi wa qala, dan berkata, ya Allah, ya Tuhan. Allahumma ni dalam bahasa Melayu artinya wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku. Kalau kita duduk sekarang, Allahumma. Jadi dalam hati kita murahkan rezeki, selesaikan. Jadi Allahumma sudah memadai dah. Wahai Tuhan, itu terjemah Allahumma. Maka Nabi sambung, ummati. Nampak tak? Umatku. Jadi umatku yang mana satu? Yang semayang. Yang tak semayang tak jadi. Nampak tak? Walaupun dia lahir di akhir zaman maksudnya. Dan berdasarkan dalil, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk syurga kecuali yang tak mau masuk. Siapa yang tak mau masuk? Man aka anik dakhal. Siapa yang taat masuk. Wa man asal ingkar faqad aba, maka dia enggan. Allah tak. Jadi sebab itu kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Nabi, cinta Nabi, gembira dia lahir, bukan setakat gembira, sambut dia. Lepas tu cinta Islam dia, nak baca ganti pun tak ada masalah. Nak
nak main gompang pun tak ada masalah. Tapi jangan sekadar main gompang janji dia lepas tu stop. Tak masalah. Stop maknanya praktikal je. Kita mengaplikasikan cinta Nabi kerana Nabi bawa Islam. Dalam rumah Nabi bawa Islam, ajar baca Quran dalam rumah tu tadi. Jadi anak pun baca Quran, isteri pun baca Quran. Suami, suami tak baca pula, tak jadi dah. Suami baca Quran. Kalau jadi imam, saya sekali suami kena jadi imam. Imam dalam arti kata mengimami dalam kekeluargaan, dalam arti kata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Islam tu dalam rumah, maka kalau 20 rumah, tiap-tiap 20 tu 20 rumah tu Islam. Jadi baik. Bila buat surau kat kampung tu, surau pun hidup. Nampak tak? Kerana setiap rumah tu baik. Mak lempit tak ada. Dia nak jadi mak lempit tu kena tengok bapak juga. Nampak tak? Tapi bukan bermakna anak mak lempit bapaknya bapak lempit, bukan juga. Cuma pengaruh kadang-kadang daripada aspek didikan dan sebagainya. Jadi peranan sebagaimana disebut berkaitan dengan apa, mendidik anak-anak indah sab'a sinin, suruh anak ketika berumur 7 tahun wadribu indal asyarah, dan pukulnya yang tidak memudaratkan ketika berumur 10 tahun. Wa farriqul madaji, dan pisahkan tempat tidur. Itu kita tak perasan. Kalau tempat tidur pun kena pisahkan. Nampak tak? Lelaki kena didik macam tu. Perempuan dan mesti ada rahsia. Jadi muka-muka apa kita bincang tentang rahmat ataupun jangan putus asa. Hendaklah kita galakkan yang menggalakkan amal ibadah maka hidup diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Subhanallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma asta'alina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.